السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu selepas daripada salat subuh pada hari Sabtu pada pagi ini. Hari ini adalah merupakan hari ini 19 Zulqa'dah 18 Jun. Yang ini bermaksud kita sudah masuk di dalam bulan-bulan haji. Sebagaimana yang kita maklum, bulan haji itu ada 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Dan tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan mereka yang berkemampuan akan melakukan ibadah korban. Ini adalah merupakan 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pensyariatan haji Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada 3 bulan ini. Yang mana kalau kita lihat jamaah haji kita sudah berangkat pergi ke Mekah, berbalik kepada kitab kita ni, yakni pada pagi ini seperti biasanya kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin, yakni pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin, yakni pada tajuk Al-Faslu Tsani fil Khawf. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan khauf. Adapun khauf yakni takut akan kepada Allah Ta'ala, iaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Yang ini tajuk pada hari ini berkenaan dengan khauf, al-khauf ataupun takut kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran ada perkataan lain juga disebut al-khasyah, pun takut juga, di mana takut kepada Allah adalah merupakan satu bentuk ketaatan batin, sebagaimana ketaatan boleh dilakukan secara zahir melalui 7 anggota yang kita dah bincangkan sebelum ini. Yang ini ketaatan secara batin melalui lisan ataupun lidah kita seumpama membaca Al-Quran. Ketaatan secara zahir seperti melihat mushaf ataupun Al-Quran. Ketaatan secara zahir seperti menggunakan telinga kita mendengar bacaan Al-Quran. Ketaatan secara zahir seperti kita menggunakan tangan kita mengambil Al-Quran untuk dibacakan. Ketaatan secara zahir kita gunakan kaki kita seperti melangkah kepada tempat Al-Quran untuk kita mengambil, untuk membacanya.
Dan ketaatan secara zahir, yakni kita makan makanan yang halal guna perut. Dan juga ketaatan yang zahir, yakni kita menggunakan kemadan kita, yakni kepada jalan yang halal, seperti hubungan suami isteri pada jalan yang halal. Itu adalah merupakan 7 anggota yang dengannya melahirkan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah secara zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini 2 kejadian, yakni kejadian yang secara zahir, yakni fizikal luarnya, jasmani, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, yakni ada satu kejadian lagi rohani. Dan kejadian rohani lah kita menggunakan ataupun berlakunya ketaatan yang secara batin. Seperti apa yang kita akan bincangkan, yakni khauf. Begitu juga kemaksiatan berlaku dengan anggota 7 itu tadi, yang secara zahir, dan juga kemaksiatan juga berlaku secara batin. Dan pada tajuk ini yang kita ulang, Al-Fasl Tsani, bermula fasal yang kedua pada menyatakan khauf. Di mana pada pertemuan yang lepas, ketaatan yang pertama yang disebut oleh pengarang, yakni taubat. Taubat adalah merupakan ketaatan secara batin. Yakni taubat itu puncak ataupun rukun daripada taubat adalah menyesal dan juga berazam tidak mahu melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itu adalah merupakan ketaatan secara batin yang dinamakan taubat. Dan pada tajuk ini pula berkenaan dengan khauf ataupun takut. Takut di sini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kejadian manusia ada perasaan takut. Takut kepada sesuatu yang dia takuti, yang dirinya tidak suka, yang dirinya benci, dan dia tahu sesuatu itu boleh merosak, membinasakan dia takut. Seperti takut kepada angin yang kuat, takut kepada banjir besar, takut kepada binatang yang buas, itu takut. Takut itu ada di dalam diri manusia. Dan takut yang agung adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak daripada ketundukan, ketaatan hamba kepada Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk kita kena lari baru kita selamat. Takut kepada banjir besar kita lari daripada banjir selamat, insya-Allah. Takut kepada binatang buas kita lari daripada binatang buas kita selamat. Kita takut kepada orang jahat kita lari daripada orang jahat kita selamat. Tapi takut kepada Allah kena menghampirkan diri kepada Allah. Ini bukan bermaksud takut kepada Allah menjauhkan diri kepada Allah. Menjauhkan diri kepada Allah itu maksiat kepada Allah. Takut kepada Allah yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipanggilkan takut kepada Allah ataupun khasyatillah ataupun khauf. Dan berdasarkan apa yang dicatatkan oleh pengarang, yang takut kepada Allah itu Allah Subhanahu wa taala akan beri 4 kelebihan. Jadi kita ulang, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang takut kepada Allah yakni 4 kelebihan. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah, takut kepada Allah. Kita melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala sama ada yang wajib ataupun sunat dengan bersungguh-sungguh, dengan istiqamah. Kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram ataupun makruh dengan rasa rela, dengan rasa redha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menghayati ataupun merasai segala suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah yang banyak yang kadang tidak termampu untuk kita fikir. Itu adalah merupakan sehubungan daripada takut kepada Allah.
maknanya menurut segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan merasai Allah Subhanahu wa taala sentiasa memantau, sentiasa melihat apa yang kita lakukan, itu takut kepada Allah. Sehingga orang yang takut kepada Allah ini, dia akan mendapat 4 kelebihan. Yang pertama, mendapat petunjuk. Yang pertama petunjuk, kedua rahmat seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Yani yang pertama, orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat petunjuk dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah taala, "Hudan wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun." Yang bermaksud petunjuk dan rahmat itu sabit tetap bagi mereka itu yang takut kepada Allah taala. Yani di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gabungkan 2 kelebihan, 2 pemberian kepada orang yang takut kepada Allah, yaitu rahmat dan juga petunjuk dan juga rahmat. Hudan wa rahmah, yakni petunjuk dan rahmat lillazi kepada orang-orang yang hum mereka li rabbihim kepada Tuhan mereka yarhabun, yakni mereka ada perasaan gerun, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah yakni kita sebutkan tadi, takut kepada Allah itu adalah merupakan kemuncak daripada kehambaan kepada Allah. Takut kepada Allah itu adalah merupakan ibadah yang agung. Kadang kita faham ataupun kita memahami ibadah itu, rukuk, sujud itu ibadah kalau solat. Tetapi ibadah yang agung, di antara ibadah-ibadah yang agung, yakni ada perasaan takut di dalam diri kita. Ini takut kepada kekuasaan Allah, takut kepada balasan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, takut Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, takut Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa kita, takut Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kita masa hidup sehingga terlerai iman kita. Na'udzubillah, takut. Jadi kadang-kadang hidup ini penuh dengan ujian, dan ujian yang besar adalah harta dan keluarga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan juga keluarga kamu, anak-anak kamu itu sebagai ujian daripada Allah. Dan kadang-kadang dengan harta kita jauh daripada Allah, takut. Itu masuk takut. Takut dengan sebab harta menyebabkan kita jauh daripada Allah. Masa kita dulu tidak senang kita solat berjamaah, kita boleh menghadiri majlis ilmu, tapi apabila Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan, kekayaan harta, kita semakin jauh daripada Allah. Kita semakin jauh daripada solat berjamaah. Kita sudah tidak menghadiri majlis ilmu sebab dengan harta ujian. Itu yang takut. Orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketakutan itu. Dengan harta boleh menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud kita benci harta, tidak, tetapi harta itu, apabila manusia mendapat harta, tertarik hatinya kepada harta, menyebabkan dia boleh jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu tidak salah, yang salah itu orang yang ada harta. Dan begitulah dengan ketakutan itu, dengan perasaan takut, bimbang, dengan sebab sesuatu boleh menjauhkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada orang takut kepada Allah rahmat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat kepada seseorang itu, sudah tentu dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berpetunjuk kepada seseorang itu, sudah tentulah tidak ada seseorang yang lain boleh menyesatkannya. Bagaimana kita minta di dalam suratul Fatihah, tiap-tiap rakaat ada wajib kita baca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi kita minta nak dapat jalan lurus ni bagaimana, nak dapat petunjuk daripada Allah tu bagaimana. Satunya takut kepada Allah. Di samping kita minta di dalam permintaan doa, di samping kita minta di dalam bacaan Al-Fatihah. Contoh yang lain, mungkin
tidak ada kena-mengena dengan tajuk ini, yakni kita nak mendapat kecintaan daripada Allah. Kita nak jadi kekasih Allah. Bagaimana kita nak jadi kekasih Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada orang yang bertaubat dan juga orang yang mensucikan diri, suci zahir dan batin. Maknanya kita nak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada jalan, ada caranya. Di antaranya yakni kita bertaubat kepada Allah. Sentiasa kita merendahkan diri kepada Allah, menyesal, memperakui salah kita, di mana kita bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah, dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah orang yang nak mendapat petunjuk daripada Allah, di samping kita minta, di samping kita baca di dalam surah Al-Fatihah, yang mana takut kepada Allah itu jalan untuk kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak buat benda yang haram? Sebab takut kepada Allah. Walaupun manusia semua tidak nampak, tapi kita tidak buat benda yang haram sebab takut kepada Allah. Dan di antara ujian takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala datangkan ibadah puasa, syariat puasa. Puasa ni kalau kita makan, orang pun tak tahu. Kita buat badan letih, muka kita letih, tapi kita makan tadi masa berpuasa bulan Ramadan. Orang tidak tahu. Tapi kenapa kita tidak makan pada siang hari bulan Ramadan? Sebab kita takut kepada Allah. Maknanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebab manusia nampak ataupun tidak nampak, tetapi dia merasai di dalam diri dia Allah Subhanahu wa taala yusirruna wa ma yu'linun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia zahirkan dan apa yang dia sembunyikan. Ini ketakutan yang ada di dalam diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada dia dan juga rahmat berdasarkan ayat yang kita bacakan. Wa hudan wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Ini pengarang menggabungkan dalam ayat ini ada dua pemberian daripada Allah. Dalam satu ayat digabungkan dua pemberian kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni petunjuk dan juga rahmat. Dan pemberian yang ketiga kepada orang yang takut kepada Allah, ilmu, seperti firman Allah taala. Orang yang takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Artinya hanya saja sungguhnya seorang yang takut akan Allah taala itu iaitu daripada hamba-Nya yang ulama. Khasyah ni memberi maksud sama dengan khauf. Khauf tu takut, khasyah pun takut. Walaupun begitu, khasyah di sini ada hukum kait dengan ilmu. Khauf tu adalah umum kepada takut. Dan takut khauf di situ yakni di dalam perbahasan ilmu tasawuf takut kepada Allah. Sebab takut macam-macam kita sebutkan tadi, takut kepada makhluk Allah pun takut. Sebab itu naluri yang ada dalam diri manusia. Dan penggunaan khauf itu juga digunakan takut untuk Allah. Tetapi khasyatillah di sini lebih merujuk kepada orang yang takut dengan Allah dia berdasarkan kepada ilmu dia. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Hanya saja sesungguhnya seorang yang takut akan Allah taala itu iaitu daripada hamba-Nya yang ulama. Al-ulama, ulama itu jamak kepada ilmu, orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu yang masuk di sini ilmu agama, ilmu kenal Allah, ma'rifatullah. Ia dengan ilmu itu dia lebih dekat kepada Allah, membawa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga sebagai pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghabiskan masa hidup mereka mengkaji agama, belajar agama, mengkaji agama dan mengeluarkan hukum daripada dua sumber Al-Quran hadis sebagai ulama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencopkan di sini innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba dia adalah ulama. Ini adalah pengiktirafan bagi orang yang ada ilmu. Ini para ulama.
Jadi maknanya di sini orang yang takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu, memberi kepahaman. Kadang kita belajar banyak ilmu yang kita belajar, kadang tak semua ilmu yang kita faham. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seorang itu kepahaman, dia tak belajar banyak tapi dia faham banyak. Jadi maknanya ilmu. Kita belajar macam-macam jenis ilmu, hafal berbagai-bagai jenis ilmu, tetapi tidak semua ilmu itu kita mantap kepahamannya. Orang yang takut kepada Allah ni dia belajar ilmu macam kita belajar, tapi dia sebab takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman yang luas kepada dia. Hanya dengan satu ayat yang kita hafal, dia hafal, kita faham dua tiga pahaman daripada ayat itu. Orang yang takut kepada Allah, satu ayat dia boleh faham berbagai-bagai, ratusan, mungkin puluhan daripada pahaman daripada satu ayat. Maknanya ilmu daripada Allah. Ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada kita semua sikit saja. Jadi maksudnya di situ ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan beri ilmu kepada dia. Sebagaimana ulama-ulama ada tingkatan kedudukan mereka. Ada ulama mujtahid mutlak, mustaqil. Mujtahid mutlak, mustaqil ni golongan ulama yang peringkat pertama, first class. Golongan ulama ini tak ada, memang tidak ada zaman kita ni. Kata ulama-ulama, contohnya Ibnu Abidin menyebut dalam kitab dia, ulama mujtahid mutlak mustaqil dalam dunia ni ada 10 orang sahaja. Yang ni mereka ni lahir hidup pada 3 kurun yang pertama. Ulama-ulama mazhab tu adalah merupakan ulama-ulama mujtahid mutlak, ulama-ulama mutlak mujtahid mustaqil dia bagi. Ini orang yang mampu mengeluarkan hukum daripada 2 sumber, dan mereka mampu untuk membina kaedah bagaimana nak mengeluarkan hukum daripada sumber itu, Al-Quran, hadis. Maknanya itu adalah orang yang termasuk dalam kumpulan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ramai-ramai ulama mujtahid mutlak mustaqil itu, di mana Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan sampai kepada zaman kita yang diikut. Kalau mazhab ni ini 4 saja. Kalau mazhab Zahiri kata 5, yang 4 yang terkenal lah. Sedangkan ramai lagi ulama-ulama yang mujtahid pada zaman itu, tetapi mazhab-mazhab mereka hilang. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana ilmu ni sesuatu pemberian khusus daripada Allah, sehingga mazhab-mazhab yang sampai kepada kita yang terkenal adalah 4 sahaja. Sedangkan ulama-ulama itu agak ramai yang memahami Al-Quran hadis. Tapi itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mahalnya ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah apabila kita belajar tapi kurang faham, macam mana kita nak faham? Jadi kita kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu membawa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saya tengok dalam satu YouTube. Ini cerita YouTube, zaman sekarang cerita YouTube saya tengok. Ada satu orang tu dia kata Imam Syafi'i tu dia perkataan dia lah, saya tengok macam mana. Dia kata Imam Syafi'i tu berfatwa tidak cermat. Ini bukan isu kita ta'assub, tidak, tetapi Imam Syafi'i itu termasuk dalam golongan ulama. Kalau kita kata Imam Syafi'i tidak cermat, mana dia tidak takut kepada Allah. Sedangkan ulama itu takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba Allah itu adalah ulama. Imam Syafi'i itu bukan kita sahaja yang mengiktiraf sebagai ulama. Seluruh dunia Islam mengiktiraf dia sebagai ulama. Lahir 150 Hijrah.
Dan setiap zaman mereka mengkaji kitab-kitab yang dikarang, yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan masalah taksub, tapi perkataan itu bercanggah dengan Al-Quran. Orang yang digelar sebagai ulama, tiba-tiba kita kata dia ni tidak cermat di dalam berfatwa. Tidak cermat bermakna tak takut. Apabila satu ulama berfatwa tiba-tiba tidak cermat, bermakna dia tidak takut kepada Allah di dalam mengeluarkan hukum. Sedangkan ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nak keluarkan satu hukum. Mereka mengkaji dan mengkaji, bukan setakat itu, mereka akan solat istikharah, minta bantuan daripada Allah. Tiba-tiba kita kata tidak cermat. Tidak cermat ni mana tidak takut kepada Allah di dalam berhukum. Tidak takut kepada Allah di dalam berhukum adalah perbuatan yang amat keji lah di dalam agama. Dia tidak takut kepada Allah. Sesungguhnya perkataan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba Allah itu ulama. Tiba-tiba kalau Imam Syafi'i tidak cermat mengeluarkan hukum, orang tidak takut kepada Allah, bercanggah dengan Al-Quran. Perkataan itu sendiri bercanggah dengan Al-Quran. Ialah manusia memang boleh ada salah, boleh silap, tetapi dalam masalah tidak cermat, perkataan tidak cermat itu maknanya sambilewo, sembrono mengeluarkan hukum ini, tidak takut kepada Allah. Sebab selain daripada Nabi, selain pada Rasul, yakni semua manusia adalah tidak maksum. Yang maksumnya adalah Rasul, yang maksum adalah Nabi. Walaupun sebegitu, kita ikut Imam Syafi'i bukan sebab maksum. Sebab kita ikut Imam Syafi'i sebab kepakaran dan kerendahan dirinya, takut kepada Allah. Kalau kita nak ikut seseorang sebab maksum, tak ada siapa yang kita boleh ikut. Hanya boleh ikut Nabi SAW seorang. Sahabat tidak maksum, ulama-ulama kemudian tidak maksum, orang lain daripada Nabi semua tidak maksum. Jadi kalau kira maksum itu boleh kita terima ilmu ataupun hukum, tak ada orang yang kita boleh terima. Kita terima Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain bukan sebab maksum, tapi kepakaran mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf ulama itu takut kepada Allah. Dan maknanya orang yang nak dapat ilmu, kepahaman dalam perkara agama, dia kena takut kepada Allah. Baru dia akan mendapat kepahaman sebagaimana orang yang diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, keredaan seperti firman Allah Ta'ala. Yang keempat, seorang yang takut kepada Allah, dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya redha Allah Ta'ala daripada mereka itu dan redha mereka itu daripada Allah Ta'ala. Di mana orang takut kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan perasaan redha dalam diri dia. Maknanya Allah Ta'ala redha kepada dia dan dia redha kepada Allah. Dia redha terhadap hukum-hukum Allah, dia redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang redha terhadap hukum Allah ini orang yang takut kepada Allah. Ini kemuncak daripada ta'abbudi, kemuncak daripada kehambaan kepada Allah. Contoh, kita ambil contoh yang ni, redha terhadap hukum Allah. Di depan kita ni orang membawa duit yang banyak dengan sebab kita ada pangkat, dengan sebab kita ada kuasa boleh meluluskan satu-satu kerja, satu-satu projek. Orang bawa duit yang banyak atau bawa cek yang nilai yang besar, ratusan juta ataupun jutaan. Tapi kita tidak terima pemberian itu sebab kita anggap sebagai rasuah. Di mana orang yang begitu sikapnya takut kepada Allah, sedangkan di hadapan dia kalau dia ambil satu cek ini, dia tak payah kerja lagi dah. Dia tidak payah berusaha payah nak kerja, tak payah dia pagi-pagi bangun kerja tempuh jam, balik tempuh jam, malam baru sampai. Kalau dia ambil cek itu, kalau dia ambil duit itu yang diberi, dia boleh kaya, boleh senang. Tetapi dia tidak ambil kesemata sebab takut kepada Allah. Ini orang yang redha terhadap hukum Allah. Sebab hukum Allah bagaimana?
rasuah itu haram. Orang yang mengambil rasuah, dia tidak akan mendapat keberkatan dalam hidupnya. Dia takut, maknanya dia raba terhadap hukum rasuah itu haram. Orang yang dihadapkan kepada dia perempuan yang cantik, dia berkemampuan dan sebagainya, dia boleh melakukan penzinaan, tapi dia takut kepada Allah, dia raba terhadap hukum Allah, zina itu adalah haram dan sebagainya lah. Boleh dikiaskan kepada segala hukum-hukum haram itu. Kadang-kadang nafsu kita pun tak suka. Yang ini rasuah. Rasuah itu adalah benda yang boleh kita jadi kaya. Nafsu kita tak suka untuk menentang hukum tu. Yang ini kekayaan tu nafsu suka. Dan rasuah itu perkataan hukum haram kepada rasuah, nafsu tak suka. Tapi sebab kita redha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, kita menolak rasuah. Itu maksudnya orang yang redha terhadap hukum Allah, dia takut kepada Allah. Jadi hukum ni ada dua. Satu hukum tentang takdir, satu hukum tentang hukum halal dan haram. Itu hukum juga. Jadi orang yang redha terhadap hukum Allah halal dan haram, orang takut kepada Allah. Dia tidak ambil sesuatu sebab haram, dia ambil sesuatu sebab halal. Walaupun tidak banyak. Yang ini banyak haram, yang ini sikit halal. Dia ambil sikit sebab apa? Dia redha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi redha terhadap hukum Allah juga tentang ini ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, ada dua hukum Allah. Satu hukum dia panggil hukum syariat ataupun hukum secara zahirnya halal dan haram, dan satu lagi hukum secara batinnya, yakni bagaimana redha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala redha kepada dia. Apabila seorang itu redha, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya tak ada lagi dah sesuatu yang boleh membinasakan dia. Tidak ada sesuatu yang boleh mencederakan hati dia. Orang redha kepada Allah. Inilah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat banyak, tapi redha. Daripada kecil, lahir dia, ayah dia tidak ada. Dalam umur sekitar 6 tahun ibu meninggal. Sekitar umur 8 tahun atuk yang menjaga dia meninggal. Dan apabila kemuncak daripada dakwahnya, bapa saudara yang mempertahankan dia pun meninggal. Dalam kemuncak dakwah dia, isteri yang dia sayangi pun meninggal, Khadijah Khalid meninggal. Dan kesemua itu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bagaimana orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana redha Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita nak mendapat kerajaan daripada Allah, takut kepada Allah. Dan mungkin lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala orang takut akan dia itu dengan syurga. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan di antara janji Allah Subhanahu wa taala ni lepas mati. Masa kita hidup, kita dah dapat 4 janji Allah apabila kita takut kepada Allah yang kita sebutkan tadi, yang pengarang menyebutkan, yakni orang takut kepada Allah dia mendapat petunjuk rahmat, dia mendapat mendapat ilmu. Yang keempat, dia mendapat redha daripada Allah. Tu dunia kita dah dapat dah itu, takut kepada Allah. Dan apabila kita mati, orang takut kepada Allah ni dia akan mendapat syurga daripada Allah. Jadi perjuangan hidup ni melalui perjuangannya, di antaranya nak takut kepada Allah, mesti melalui perjuangan nak takut. Macam mana nak takut? Nak menzahirkan takut. Bukan setakat perkataan, takut tu dizahirkan dengan perasaan, dizahirkan dengan perbuatan. Contohnya, zahir perbuatan bagaimana? Kita diuji dengan halal dan haram. Kita ambil yang halal walaupun sikit, kita tinggalkan yang haram walaupun banyak. Maknanya kita zahirkan perbuatan kita takut kepada Allah.
Orang macam tu di dunia ada 4 pemberian daripada Allah. Dan apabila dia mati, ni mati ni habislah. Habis dah hidup kita. Perjuangan hidup kita ni kita lalui. Pahitnya, getirnya, susahnya, senangnya kita nak hadap ni. Sebab dunia ni penuh dengan ujian. Kita sebutkan tadi di antara ujiannya harta. Halal dan haram tu adalah sarana untuk mendapat harta. Walaupun sikit halal kita ambil, walaupun banyak tapi haram kita tidak ambil. Sebab apa? Takut kepada Allah. Benda ni berlaku di hadapan kita, biasa boleh berlaku di hadapan kita. Dan kemuncaknya apabila kita mati besok, di mana janji Allah Subhanahu wa taala, orang takut kepada Allah. Artinya adapun orang takut akan maqam Tuhannya, kedudukan Tuhannya, maqam. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun barang siapa yang takut khafa maqama rabbih, kedudukan Tuhannya. Maqam masuk di sini kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang takut kepada Allah dengan kedudukan agung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, maha berkuasa, maha tahu, maha mendengar, segala-gala maha. Itu Allah Subhanahu, maqam Allah, kedudukan Allah. Bagaimana? Dan menukah dia akan dirinya daripada yang disakitnya, maka bahawasanya syurga itu iaitu tempat kediamannya. Iaitu tempat kediamannya. Dan firman Allah Ta'ala, ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kedudukan Allah. Ini takut kepada Allah, ni takut kedudukan Allah. Kedudukan Allah yang maha tahu, yang maha mendengar, segala maha bagi Allah. Kenapa kita tidak ambil yang haram? Sebab Allah Ta'ala maha melihat. Kenapa kita tidak buat benda yang haram? Sebab Allah Ta'ala maha mendengar. Mendengar bisikan hati kita, maha. Jadi kedudukan Allah. Orang yang macam ni, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada dia, fa innal jannata hiyal ma'wa, yakni syurgalah tempat kediaman dia. Habis. Jadi akhir daripada perjuangan hidup kita ni, akhir daripada perjalanan hidup kita ni bukan mati. Mati itu bukan belum berakhir lagi. Berakhir itu bagaimana? Pembalasan Allah. Sama ada syurga dan neraka itu akhir daripada perjuangan perjalanan hidup kita. Mati itu belum berakhir. Apabila mati kita akan melalui jalan-jalannya, melalui tingkat-tingkatnya, melalui akan berbagai-bagai yang Allah Ta'ala janjikan. Mati, masuk kubur, alam barzakh, bangkit di mahsyar, baru bangkit di mahsyar, diiring ke di mahsyar beribu tahun. Dan di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada hisab, macam-macam. Itu baru lepas mati. Mati itu belum terakhir lagi. Dan yang terakhirnya, yakni balasan itu. Orang yang takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala janji, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga hiyal ma'wa, ni tempat kediaman orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut syurga ni, banyaklah ayat-ayat Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah. Kalau kita himpunkan ke semua ni, syurga ni benda yang tak pernah kita lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gambarkan kepada kita benda keindahan yang sama tu pun ada di dalam syurga. Tetapi keseronokan, keindahan, kelazatan tu amat tidak sama walaupun makan. Dan firman Allah Ta'ala lagi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu 2 syurga. Dan juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kedudukan Allah, sebab makam Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan mendapat 2 syurga. Ini adalah merupakan bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena bina takut, kena usaha bina takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana balasannya memang itu. Tidak ada lagi balasan yang lebih agung daripada balasan syurga. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada syurga, dan tidak ada azab yang lebih azab berbanding neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak jauh daripada neraka Allah, kena takut kepada Allah.
Nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada pagi ni kita cerita takut aja. Bagi kita takut. Kita jangan cerita beneran, kita takut aja. Kita keluar daripada surau ni dalam keadaan kita takut kepada Allah. Tu. Kalau kita dapat buah takut pada pagi ni, dah cantik dah. Maknanya hidup kita tu keseluruhannya dah bahagia, dah takut kepada Allah. Jangan kita tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ni, yakni takut, kita tetap takut. Dan insya-Allah kita dapat beramal dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.